Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Okay, jadi pada hari ini saya akan membacakan iaitu kitab Fatwa Irsyad Al-Fatwa yang dikarang oleh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang bertajuk mengenai puasa, fiqh asyam, iaitu fiqh puasa. Okay. Saya akan membacakan soalan yang pertama, iaitu yang berkenaan, yang berbunyi, adakah perlu atau wajib menyegerakan ganti puasa Ramadan? Okey, mari kita dengarkan sama-sama jawapan yang disediakan oleh Datuk Dr. Zulkifli. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang membawa maksud, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit ataupun dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 184. Okay, qada puasa Ramadan, qada Ramadan tidak wajib disegerakan. Okay, jawapan kepada soalan yang kita soalkan hari ini adalah, adakah perlu atau wajib menyegerakan ganti puasa Ramadan? Okay, qada Ramadan ini tidak wajib disegerakan, tetapi mestilah dilakukan sebelum menjelang Ramadan yang berikut. Ini berdasarkan hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya as-sawmu min ramadana fama astati'u an uqdiya illa fi Sya'ban. Aku pernah memiliki kewajipan puasa Ramadan yang belum diganti, lalu tidak mampu mengkodoknya kecuali bulan Sya'ban. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun begitu, jika seseorang mempunyai kelapangan dan kemudahan, maka hendaklah disegerakan kodok puasa sebelum kesukaran melanda dalam hidupnya seperti sakit dan lain-lain. Okay, habis dah persoalan yang pertama. Okay, kita masuk pada persoalan yang kedua. Apakah hukum bagi seseorang lelaki yang mengeluarkan air mani dengan sengaja ataupun bersetubuh dengan isteri selepas waktu sahur? Apakah hukum bagi seorang lelaki yang mengeluarkan air mani dengan sengaja ataupun bersetubuh dengan isteri selepas waktu sahur? Okay, jawapannya, mengeluarkan air mani dengan sengaja ketika berpuasa, hukumnya ialah membatalkan puasa. Adapun keluar mani tanpa sengaja, ia tidak membatalkan puasa. Manakala mengeluarkan mani sama ada dengan bantuan isteri ataupun dengan cara jima selepas bersahur dan sebelum waktu subuh, ia tidak membatalkan puasa sekalipun dia mandi janabah selepas masuknya waktu subuh. Mengikut riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah adalah berpakaian dalam keadaan junub daripada jima, kemudian mandi dan berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Berkata Syekh Al-Bassam, daripada hadis ini dapat diambil hukum bahawa harus walaupun fajar sudah menyingsing ke atas orang yang berpuasa dalam keadaan junub dan belum lagi mandi. Okey, untuk soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga, adakah bersetubuh di siang hari bulan Ramadan ketika bermusafir dikenakan kafarah? Antara perkara yang membatalkan, jawapannya adalah, antara perkara yang membatalkan puasa ialah bersetubuh dengan sengaja. Ini dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 187, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, kerana itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid, itu larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 187. Okay, Ibnu Al-Arabi di dalam Al-Ahkam, dalam Ahkam Al-Quran berkata, melalui ayat ini Allah menerangkan tentang perkara-perkara yang dilarang semasa berpuasa, itu makan, minum dan bersetubuh.
Hukum musyabahah antara suami isteri iaitu bersetubuh kulit dengan kulit, para ulama berselisih kepada 4 pendapat, iaitu haram, harus, makruh. Hukumnya berbeza mengikut keadaan masing-masing. Orang yang bimbang perbuatannya akan menyebabkan puasanya batal, tidak boleh melakukannya. Manakala orang yang terjamin daripada batal puasa boleh melakukannya. Sebagai penjelasan, perbuatan ini adalah sebab yang boleh menjerumus kepada persetubuhan. Oleh itu, hukumnya berbeza mengikut keadaan seseorang, sebagaimana berbeza mereka dalam pengharaman daripada halangan yang menyebabkan diri dan ke arah perkara yang dilarang. Para ulama mazhab Maliki berpendapat ia terserah kepada seorang lelaki setakat mana kebimbangannya terhadap dirinya serta kekuatan mengawal nafsu. Terdapat hadis sahih bahawa Nabi Muhammad SAW pernah mencium sebahagian isteri sama ada Aisyah radhiyallahu anha atau isterinya yang lain ketika baginda SAW sedang berpuasa. Namun begitu, Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang paling mampu mengawal nafsunya berbanding kita. Berbalik kepada soalan, bersetubuh pada waktu siang bulan Ramadan ketika dalam bermusafir tidak dikenakan kafarah di atasnya. Ini adalah pendapat Syekh Ibnu Al-Jibrin. Okay, saya baca kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang keempat, apakah hukum bagi pesakit buah pinggang untuk menukar ataupun menyuci darah semasa berpuasa? Okay, ini jawapannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit ataupun dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, iaitu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 187. Said Qutb dalam kitabnya Fi Zilal Al-Quran berkata, pengertian sakit dan musafir mengikut zahir nas ini adalah umum dan tidak terbatas. Apa sahaja sakit serta segala sejenis musafir mengharuskan berbuka, tetapi wajib diqadakkannya apabila orang sakit itu sihat dan orang musafir itu bermukim. Pengertian yang umum ini adalah lebih wajar di dalam memahami nas Al-Quran yang mutlak ataupun umum ini, dan ia lebih dekat dengan konsep Islam dalam menghapuskan kesulitan dan menahan kemudaratan. Oleh itu, hukum harus berbuka itu tidak tertakluk kepada orang yang sakit, yang tenat dan bermusafir dalam perjalanan yang sukar. Maka ia tertakluk kepada sebarang sakit dan sebarang perjalanan secara umum. Kerana Allah SWT mahu memberi kemudahan kepada manusia, bukannya kesulitan. Kita manusia tentulah tidak mengetahui segala hikmah Allah SWT yang menggantungkan secara umum hukum harus berbuka itu dengan apa sahaja sakit dan permusafiran itu. Mungkin di sana terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang hanya diketahui oleh Allah SWT dan tidak diketahui oleh manusia mengenai sakit dalam perjalanan musafir itu. Mungkin di sana terdapat kesulitan-kesulitan lain yang tidak kita nampak pada masa itu ataupun tidak ternyata pada penilaian manusia. Selama Allah SWT tidak menerangkan ilah hukum itu, maka kita tidak usah mentakwilkannya. Maka kita patuh dan taat kepada nas-nas itu walaupun hikmatnya tidak kelihatan oleh kita, kerana di sebalik nas-nas itu tentulah adanya hikmah-hikmah dan tidak semestinya kita dapat memahaminya. Okay, hukum menukar atau mencuci darah bagi pesakit buah pinggang dalam keadaan puasa adalah batal puasanya, seperti fatwa Ibnu Bas. Okay. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan yang kelima, bolehkah pesakit asma menggunakan inhaler di siang hari bulan Ramadan? Okay. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 membawa maksud, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Pengarang Al-Fiqh Al-Manhaji berkata, dalam perkara yang membatalkan puasa, iaitu sesuatu benda memasukkan ke dalam rongga melalui ruang yang sedia terbuka, benda itu di sini bermaksud sesuatu yang dapat dilihat, manakala rongga berbawa maksud ruang selepas halkum sehingga ke usus dan tali perut.
Ruang yang sedia terbuka maksudnya mulut, telinga, kemaluan dan dubur bagi lelaki dan perempuan. Daripada nas di atas dapat difahami bahawa apa yang dimaksudkan di dalam mulut adalah gas yang bersifat halus dan tidak jelas. Justru itu tidak dihukumkan seperti benda yang membatalkan puasa. Justru hukum menggunakan inhaler di siang hari oleh pesakit asma adalah dibolehkan kerana gas tersebut tidak sampai ke dalam perut tetapi sekadar untuk pernafasan. Ini adalah pendapat Syekh Utsaimin dan juga Syekh Ibnu Jibrin dalam fatwa masing-masing. Okay, sekadar itu sahaja bacaan Tafaqquh Fiddin daripada saya untuk hari ini, untuk minggu ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan selamat berpuasa.